Kalau nak lekas, khabar kamu ke surat 300. Ya. 148. Betul pun saya mentanda 148. Iya, kata tanda surah ini punya. Ya, 148 saya tanda nak betul. Ya, iaitu kita membicarakan tentang suratul kahfi, ya. Ada suratul kahfi. Ya, ayat itu berbunyi firman Allah. Tengok muka surat 147 dulu. Baca dulu yang tu. Wasbir nafsaka ma'al ladzi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' min aghfalna qalbah ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Cakap Melayunya, dan sabarkanlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya dari pagi dan senja. Dari pagi dan senja hari dengan mengharapkan keredaannya, dan janganlah kedua mukamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dia berpaling tu kerana nakkan dunia, kerana nak kereta, kerana nakkan duit, kerana nak apa sajalah, pangkat, nakkan puji dan sebagainya. Itu arti berpaling. Ya, mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikut kata orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Ada manusia-manusia yang Allah telah lalaikan hati-hati mereka daripada mengingati kami, dan menurut hawa nafsu, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Artinya apa? Melampaui batas. Jangan kita ikut orang-orang yang dah tertutup hatinya terhadap Islam, orang yang tak mau melaksanakan Islam dalam hidupnya, orang yang tak mau menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Biar kita ni dari pagi sampai ke malam kerjanya apa? Menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mesti nak ada tu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, kata Allah, ya. Hendaklah sentiasa ada di kalangan kamu orang-orang yang menjadi contoh, gerakan-gerakan yang menjadi contoh, kumpulan-kumpulan yang menjadi contoh kepada orang ramai. Wajib mereka apa? Menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari pagi sampai malam kerja tak lain, menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Yang demo-demo ni, yang daripada jemaah tabligh ni, itulah pagi-pagi dia lepas subuh menyeru manusia supaya beriman kepada Allah, menyeru manusia supaya mengimarahkan surau ini, menyeru manusia supaya berjuang di jalan Allah, dan mencegah kemungkaran. Itulah kerja. Mudah-mudahan dapat mereka itu keuntungan. Baru dapat iktiraf dari Allah sebagai umat yang terbaik. Kalau menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran, baru ada pengiktirafan dari Allah sebagai umat yang terbaik. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, lagi wa tanhauna 'anil munkar, lagi wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dijadikan Allah di kalangan manusia. Wajib kamu apa? Menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mari kita laksanakan Islam. Mari kita ke masjid. Mari kita tolong orang miskin. Mari kita bantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu menyeru kebajikan. Jangan kamu mengambil nombor ekor. Tahu ke nombor ekor? Orang Johor ni tahu ke nombor ekor? Tak tahu, baguslah. Tahu ke tak tahu? Tahu juga rupanya. Ada macam tahu. Jangan kamu ngambil nombor ekor. Asal hujung minggu ngambil nombor ekor. Jangan kamu minum arak. Jangan kamu hisap rokok. Tak boleh. Jangan kamu hisap vape. Tahu vape? Itu mencegah kemungkaran. Itu kerja kita. Di samping itu mereka asasnya mesti beriman dengan Allah Ta'ala. Okey. Siapa ada bantahan apa ni akan boleh bantah, ya? Apa ustaz selalu sebut rokok ni?
Saya musuh dengan rokok tau. Dia selalu sebut. Hentaklah. Baik. Ini dia. Mereka juga mestilah mengetahui bahawa mereka bekerja hanya kerana Allah. Saya keluar dari rumah saya kerana apa? Kerana Allah. Tuan-tuan datang kerana apa? Kerana Allah. Dia mau datang dari pasar gudang kerana apa? Kerana Allah. Mudah-mudahan betul kan niat ikhlas. Betul-betul semata-mata kerana Allah. Dapat. InsyaAllah Allah akan bagi ganjaran pahala bagi mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah semata-mata kerana Allah. Selain daripada itu, berjumpa dan berpisah kerana Allah tu, apa dapat lagi? Kuis perdana malam ni. Apa dapat lagi? Kita berjumpa dan berpisah kerana Allah, dapat apa lagi? Dapat nanti di padang mahsyar naungan arasy, yang mana tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah Ta'ala. Di antara 7 golongan yang dapat naungan arasy ialah mereka-mereka yang berjumpa dan berpisah semata-mata. Faham kita main semata-mata ni? When you are in Perak, you must speak like a Perak man, you know. Don't speak like a Johorian. Mesti cakap-cakap Perak. Tak tahu tanya Haji Yusuf ni. Semata-mata kerana Allah. Dapat nanti insya-Allah naungan arasy. Mereka juga mestilah mengetahui bahawa mereka bekerja hanya kerana Allah dan berjihad pada jalan Allah. Jihad di jalan Allah ni tuan-tuan dan puan-puan bukannya satu pilihan. It is not an option. It is an obligation. Faham macam komputer ni? Orang Johor kata tahu cakap putih melampau pun ya. It is not an option. Ini bukan pilihan. Ini adalah tanggungjawab, obligation. Kalau nak lepas dari azab yang pedih, kalau tak nak, tak ngapalah lantak tadi aku siapa nak kena azab, itu tak payah berjuang. Kalau tak nak kena azab, kena berjuang di jalan Allah. Apa kata Allah? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu aku kabarkan kepada kamu jalan-jalan, cara-cara perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Ndak ke tak nak? Anda. Kalau ndak macam mana? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Lepas tu? Betul apa? Mana kira orang tahfiz ni? Saya tahu orang tabligh ni banyak orang daripada sekolah tahfiz. Mana apa lagi? Tu'minuna billahi wa rasulih lagi apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Apa dapat? Lepas itu apa Tuhan nak bagi? Apa Tuhan nak bagi lagi lepas itu? Mana dia orang tahfiz ni tadi? Mana dia? Apa nak bagi lagi Tuhan lepas itu? Sambung ayat tu apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Lagi? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nescaya akan diampunkan dosa-dosa kamu. Siapa tak nak dosa diampun, angkat tangan. I want to see this person. Siapa tak nak dosanya diampun, angkat tangan. Atau ada orang tak berdosa, yang ni angkat tangan. Saya nak tengok mana kopel ni. Dia langsung tak berdosa, angkat tangan. Yang cakap ni tak berdosa ke? Berlambak-lambak dosa ni. Jadi akan diampunkan dosa-dosanya. Apabila dosa dah terampun, ke mana perginya? Wa yudkhilkum, akan dimasukkan kamu, kum tu kamu ya, akan dimasukkan kamu jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn, dan diberi kamu pula lagi syurga yang lebih baik daripada sebelumnya, namanya syurga Adnin. Ada orang nama Adnan tak? Nama syurga tu. Syurga Adnin. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang paling besar bagi orang-orang yang
berjuang di jalan Allah tadi. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, berjuang di jalan Allah, diampunkan dosa, itu dimasukkan dalam syurga. Dalam syurga itu di bawahnya ada apa? Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ndak ke tanda. Ate. Tahu ke ate? Cakap Perak ate tahu? Apa arti ate? So. Tak tahu so? So apa? Ate lah. Ate apa nak buat? Kena ikut perintah Allah ni ya. Okey. Baik. Mana kita tadi? Jalan ini ya, mereka mestilah mengetahui bahawa jalan ini terlalu panjang dan sukar. Jadi nak dapatkan syurga itu bukannya senang, memang susah, memang sukar. Nak dapat kebahagiaan di akhirat susah, di dunia pun susah, di akhirat lagi susah. Kerana syurga itu mahal ke murah? Mahal, sebab itu dia susah nak dapat. Benda yang susah nak dapat mahal ke murah? Mahal ya. Syurga tu susah nak dapat, sebab itu dia tu mahal. Macam ikan juga. Tanya mana tok ikan ni? Ikan yang mahal ikan apa? Ikan jenah. Senang ke dapat ikan jenah? Lagi ikan apa senang? Jangan dapatnya. Kalau ikan yang mahal apa bagusnya? Ikan jenah, lagi ikan kerapu, lagi ikan apa? Ikan merah lagi. Ikan apa? Ikan apa namanya? Ikan siakap, payah nak dapat. Itu sebab dia mahal tu. Tapi kalau ikan keli, berapa ringgit? Bukan 5-6 ringgit aja sekilo. Ini pun dah mahal. Dulu kupang-kupang je tau. Ikan keli. Begitu juga sayur. Sayur yang mahal tu sayur apa? Ni muan sayur yang mahal harganya. Asparagus. Tahu asparagus? Senang nak dapat asparagus tu. Payah. Kalau nak dapat asparagus kena naik ke Pernah Helen baru dapat. Di Tapar Road payah nak jumpa. Dia tu ada tapi mahal. 3-4 untai RM4, RM8 nak ni tau. Itu asparagus. Tapi kalau kangkung, tuan-tuan, kalau kangkung mahal ke murah? Murah. Satu bakar oven ini RM1. Tak sampai RM1 pun ya. Satu ikan oven tu. Ada lagi murah. Apa dah? Lalang lagi murah. Ada rega tak lalang? Ada rega ke tak ada rega lalang? Sebab itu kalau lalang ada harga, maka orang Melayu lah yang paling kaya di dunia. Tahu-tahu idak-idak lah, faham idak-idak ya. Kalaulah lalang ada harga, sambung, maka orang Melayu lah yang paling kaya di dunia. Tapi malangnya lalang tak ada harga. Tak ada harga. Macam dunia aja lah. Dunia ni di sisi Allah ada harga ke tak? Ada harga tak di sisi Allah dunia ni? Tak ada. Sebab itu kamu nak cari dunia ni, carilah. Dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Sebab kata Nabi, kalaulah dunia ini ada harga di sisi Allah setimbang sebelah sayap nyamuk. Itu harganya. Sebelah sayap nyamuk. Berapa duit harganya kalau beli sebelah sayap nyamuk? Tak ada harga langsung. Boleh timbang kan? Kalau letak sebelah sayap nyamuk tu dalam timbang tu, ada berapa? Ada bergerak ke tak timbang tu? Tak bergerak langsung, tak ada harga. Maka orang kafir itu tidak akan dapat minum air walaupun seteguk. Seteguk pun tak dapat. Tapi mengapa dia dapat minum hari ni? Kerana tak ada harga. Ambillah kata Tuhan. Macam lalang lah. Kalau ada lah orang bawa pisau bengkok, nebah lalang keliling rumah kita, ada ke yang bawa parang? Ada orang bawa parang tak? Bawa senapang nak nembak orang, tak ada tak? Kalau menggali dia datang bawa pisau bengkok, nak ambil lalang tu, mengguni sekali, pikul ke lalang tu. Ada yang bawa parang tak? Apa selalu curi sebenarnya lalang ada? Ada ke payah? Apa kata payah? Kalau lalang payah lah curinya. Apa kata payah? Ambil lagi. Besok datang mari lagi. Itulah dia dunia ni di sisi Allah. Sebab itu kalau kita mencari dunia ni, nescaya akan tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidak ada kehidupan di dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Okey, kita baca balik. Mereka mestilah mengetahui bahawa jalan ini terlalu panjang dan sukar. Nak dapatkan syurga, nak dapat kebahagiaan panjang dan sukar, payah.
Mereka juga harus mengetahui bahawa syurga itu dilingkungi dengan perkara-perkara yang tidak diingini. Dan neraka pula dilingkungi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Nak pergi ke neraka, kelilingnya tu apa? Benda yang sedap-sedap, benda yang seronok-seronok, ya. Kalau nak neraka lah, ya, buat yang seronok-seronok, narilah. Seronok tak nari? Seronok ke tak seronok nari? Seronok. Pergilah naik kelab malam ni. Esok dapat neraka. Kalau mati malam dia naik kelab. Tengah nari tu, deng 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 deng. That's the way I like it. Lepas tu mati ya macam. Geng Hindustan pun begitu juga. Ya ho janggali kahidum mati ya macam. Dapat neraka ke dapat syurga? Nak syurga kena berjuang, kena berjihad, kena berkorban. Kena korbankan masa, kena korbankan wang ringgit, kena korbankan segala-galanya. Baru mudah-mudahan Allah bagi syurga. Payah. Nak pergi syurga kena bangun tengah-tengah malam, kena bangun waktu subuh, orang lain meroloh dia bangun. Kena berjuang, kena korbankan wang ringgit, kena korbankan tenaga, kena korbankan masa, kena korbankan fikiran dan sebagainya untuk mendapat keredaan Allah. Payah. Tapi kalau nak neraka, senang aja. Pergi nari dapat neraka, pergi berjoget dapat neraka, pergi minum arak dapat neraka. Lagi apa? Apa? Lagi apa nak dapat neraka ni? Senang benar. Ngambil nombor ekor dapat neraka. Lagi? Mengumpat dapat neraka. Ngumpat aja anu dapat neraka. Sekali mengumpat kata Imam Ghazali, dosanya seperti apa? Seperti 30 kali zina, kata Imam Ghazali. Sekali mengumpat dosanya seperti 30 kali zina. Dengar ke mana? Orang belakang tu dengar kan? Sekali lagi. Sekali mengumpat dosanya seperti berzina berapa kali? 30 kali. Anu kata mengumpat itu ya. Macam dia apa? Macam berzina 30 kali. Anu berapa kali? Berapa kali? 60 kali. Anu berapa kali? Berapa kali? Berapa? 90 kali. Anu berapa kali zina? Di belakang tu. Berapa? 120. Kalau tentara nunggu maghrib tadi, sembang anu berapa? Berapa kali zina? Sudah tak terbilang zinanya. Begitulah dia. Hendakkan neraka mudah mengumpat dapat neraka. Ya. Minum arak dapat neraka. Lagi? Pakai seluar pendek dapat neraka. Nyemur kain ketang dada dapat neraka. Kalau nak neraka lah mudah aja. Tapi nak dapat syurga payah. Kena datang semayang, kena berjihad, kena berdakwah, kena amalkan Islam dalam hidupnya. Apa saja dia buat kena ikut Islam. Kalau tak ikut Islam, Tuhan tolak. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa membuat sesuatu perkara tidak mengikut cara Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Jadi rezeki tak ikut Islam, tak terima dari Tuhan, reject. Semayang tak ikut Islam, tak terima dari Tuhan, Tuhan reject. Yang terima dari Tuhan semayang ikut apa? Ikut Islam. Bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Baru diterima semayangnya. Orang lain semayang tak? Orang lain semayang ke tak? Semayang. Orang Hindu semayang tak? Semayang. Orang Kristian semayang tak? Semayang, tapi terima Tuhan kan? Orang Kristian semayang terima Tuhan kan? Tak? Mana pula Wallahualam pula? Orang Kristian semayang tahu. Dia semayang macam mana? Nyanyi tahu. Duduk dalam gereja tu nyanyi. Tahu apa lagunya? Ya Allah, tak tahu nama lagunya. Nak dengar tak? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Itu lagu Kristian. Tu jangan tak sedar payah oi. Are you sleeping apa katanya? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John apa? Bukan Abang John. Brother John tu apa?
Padri John, Padri John. Itu brother John ya. Padri dalam agama Kristian dipanggil apa? Dipanggil brother. Brother John. Morning bell is ringing, morning bell is ringing. Apa artinya? Apa arti morning bell is ringing? Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Loceng pagi itu apa? Loceng pagi itu apa? Mr. Osman, apa loceng pagi? Apa bunyinya? Loceng pagi itu apa? Loceng gereja lah. Macam mana bunyinya? Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian tau. Ada ke cikgu di kalangan orang tabligh ni jangan harus ngajar lagu itu pada budak-budak tau. Saya masa jadi cikgu tu saya ngajar juga. Lagu itu juga. Mungkin saya tak tahu. Gini hari dah tahu tak ada lagi ngajar tu ya. Ini dia. Terima Tuhan kan? Semayang kau itu terima Tuhan kan? Tak terima ya. Yang diterima ialah semayang cara Islam. Orang Kristian puasa ke tak? Puasa. Orang Hindu puasa tak? Puasa. Tapi puasa orang Hindu tak terima oleh Allah. Yang diterima puasa cara Islam. Begitulah. Whatever you do, everything that you do must be in accordance with the teachings of Islam. Kalau tidak, Tuhan reject. Tak terima. Sebab itu Islam ni sudah lengkap. Everything is there in Islam. Apa yang tak ada dalam Islam? Cakap apa? Ada tak menguat dalam Islam? Ada tak berosin dalam Islam? Ada tak mamam dalam Islam? Ada tak dakwah dalam Islam? Ada tak pendidikan dalam Islam? Ada tak nikah kahwin dalam Islam? Ada tak kenduri kenara dalam Islam? Apa yang tak ada? Cakap apa? Ada tak hiburan dalam Islam? Ada ke tak ada hiburan dalam Islam? Ada. Marhaban tu hiburan Islam tu. Lagi apa? Hiburan dalam Islam. Nasyid tu hiburan dalam Islam itu dibenarkan. Nasyid datang apa? Kerana itu dibenarkan oleh Allah. Walaupun dia bacaannya tak ikut tajwid tak apa. Selawat tu hiburan itu. Tak ikut tajwid selawat tu. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Panjang kemat itu. Mana ke dia orang tahfiz ni? Min alif dal ke min dal? Min dal, mat tu panjang ke pendek? Pendek aja tapi tak ngapa. Walaupun tak ikut tajwid tak ngapa. Tapi selawat je ya, Quran tak boleh. Mesti ikut cara bacaan yang sebenarnya. Selawat tak ngapa. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang menolak lam ni. Lam alif mim ke lam mim aja? Lam mim. Tapi tak ngapa. Selawat tak ngapa. Marhaban lagi teruk. Mana ke dia pakar marhaban ni? Ada mana ke dia tadi? Nampak saya pakar marhaban. Mana ke dia? Lagi teruk. Panjang nomarnya. Marhaban ya Hano. Ada ya Hano. Mana datang ya Hano? Yang mana? Ini. Oh, Sulaiman. Ya Hano. Ada ya Hano punya teruk marhaban Tapi tak ngapa, tak ada berdosa. Ini ada dalam kitab ni, bukan saya longgok-longgok ni Itu dia punya teruk marhaban tu, tapi tak ngapa. Kerana itu hiburan yang dibenarkan dalam Islam. Jadi Islam tu meliputi segenap aspek kehidupan. Marhaban pun boleh. Lagi apa? Nasyid tak ngapa. Tengok nasyid tu, ya Rasulullah kata. Padahal ya tu mesti di Rasulullah bukan lullah. Tapi jangan salah nangu pun tak apa. Dibenarkan dalam Islam. Lagi apa? Robane lagi lah teruk, ya Allah. Mana ke dia pakar robane perak ni lagi teruk. Minallah nohore johole ko bero. Apa benda je? Apa norejo leko bero? Ini orang Perak tak boleh, orang Johor tak tahu dia mana. Apa norejo? Patutnya narju kubro, tapi tak sedap. Kalau narju kubro tak sedap. Yang sedap apa? Nohorejo leko bero, baru sedap. Tapi tak ngapa. It is allowed in Islam. Kerana dia tu hiburan dalam Islam. Itulah marhaban tu ada yang sentimental, ya dah. Mula-mula sentimental je, slow aja. Ya ke dah? Mana ke dia pakar tadi? Slow aja. Marhaban
marhaban ya nurul aini marhaban. Slow aja. Itu bila dah naik syekh itu udah rock jadinya. Tadi slow foxtrot, betul dah naik rock. Maro'ai nal esal khonnal maro'ai nal esal khonnal. Nampak? Udah laju aja. Suara pun dah sampai orang marhaban ni tahu, kalau menguju marhaban sampai serak suara tahu. Kerana dia dah masuk apa? Masuk tempo apa? Tempo rock ni. Dia mula-mula slow foxtrot je. Itu dia slow. Panjang laju. Kuat lagi. Itu dalam Islam. Jadi apa yang tak ada dalam Islam? Dia apa kan? Semua ada. Jadi kalau dah Islam tu lengkap, mengapa kita nak pilih sesuatu yang lain yang belum lengkap? Mengapa nak pilih hiburan cara orang putih? Mengapa nak pilih hiburan cara orang Korea? Mengapa nak pilih hiburan cara apa? Cara K-pop. Sedangkan Islam ada segala-galanya. Ya. Mengapa nak pilih? Cakap apa? Saya dah diam macam ni. Nak khabar? Mengapa nak pilih cara lain daripada cara Islam? Sedangkan Allah dah sediakan segala-galanya untuk kita. Semua ada dalam Islam. Ekonomi ada dalam Islam. Pendidikan ada dalam Islam. Lagi apa? Politik ada dalam Islam. Nantaklah sebut je. Tak ada ke politik dalam Islam? Ada. Everything is there in Islam. Nothing is left out. Jadi mengapa kita nak pilih yang sesuatu yang lain yang tidak mengikut ajaran Islam? Ini dah. Apa? Sukan tak ada dalam Islam ke? Tak ada kesukan dalam Islam? Sunat apa? Sunat apa? Berenang, sunat. Tapi jangan pakai sepeda berenang. Sunat berenang, sunat naik kuda, sunat memanah. Itu sukan dalam Islam. Dan sukan yang biasa ni pun bukan salah pun. Ya, main bola main lah. Tapi pakai luar panjang. Nak main badminton main lah. Saya main badminton tau. Sekarang ni dah lah, dulu lah. Once upon a time. Nak kata jago tidak lah. Kalau sama bayar dengan saya, you can challenge me if you want to. Tapi pakai apa? Pakai apa? Pakai seluar panjang lah. Bila sampai waktu jangan main lagi. Berhentilah. Ya? Ada sukan dalam Islam. Apa siapa kata tak ada? Semua ada. Dan Allah perintahkan pula kita tu supaya amalkan Islam kesemuanya sekali. Ya ke dah? Ada dah ayat Quran nyuruh kita amalkan Islam kesemuanya? Ada ke tak ada? Apa ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Sambung. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah ya. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dalam kesemua aspek kehidupan. Jangan kamu dengarkan kata-kata syaitan. Yang ngatakan tak payahlah, susah payah amalkan Islam, buatlah sikit-sikit ya. Pakai nak ke masjid pakailah jubah, pakailah sorban. Ya, pergi ke padang bola pakailah seluar pendek. Itu siapa ngabar tu? Siapa ngabar punya tu? Setan. Bila hujung minggu ngambillah nombor ekor katanya. Ya. Kalau bukan hujung minggu berdakwahlah kamu, serulah manusia kepada Islam. Lepas tu kamu pergilah berdakwah ke sana kemari. Udah hujung minggu tu kamu pergilah ngambil nombor ekor, entah kena pula katanya. Itu siapa yang ngajar tu? Setan. Setan yang nyuruh kita ni jangan teruk-teruk penuh amal Islam, amallah sikit-sikit. Amal Islam sikit, amal tak Islam sikit. Tapi Allah kata apa? Bagi mereka-mereka yang mengamalkan Islam sekat-sekat tu apa warning dari Allah? Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Suratul Baqarah ayat 85 ke 84 begitu lebih kurang. Ya. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain?
Kamu beriman setengah, tak beriman setengah. Setengah kamu buat, setengah kamu tinggalkan. Setengah kamu ikut, setengah kamu menentang. Setengah kamu perjuangkan, yang setengah kamu ke apa? Kamu menentang perjuangan itu. Kamu tu rapi tu ke, kata Tuhan. Tuhan tanya dalam Quran ni tau. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum. Tidak ada balasan bagi mereka-mereka yang berbuat demikian. Kalau rapi tu dalam komen tu kata Tuhan, tak ada balasan lain. Illa, apa illa? Melainkan khizyum fil hayatid dunia. Hina dalam kehidupan di dunia. Ya. Wa yaumal qiyamati yuraddun, di hari kiamat nanti kamu akan dikembalikan. Ke mana? Ke mana kembalikan? Ila asyaddil azab, kepada azab yang amat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tak pernah alpa dengan apa saja yang kamu buat di atas muka bumi ini. Ya, kamu berjuang sekerat-sekerat je, ini buat, ini tak buat, ini terima, ini tak terima, ini dokongnya, ini tak dokong. Allah janjikan dua. Di dunia ni hina, di akhirat kena azab. Kita tak bicara tentang akhirat. Kerana orang yang dah balik ke akhirat tak pernah SMS kita pun. Siapa yang dah pernah nerima SMS dari orang yang dah balik akhirat? Ada? Orang yang dah mati tu ada ke hantar SMS kepada kita? Tak ada pun. Jadi kita tak tahu, tapi kena yakin. Kena percaya. Walaupun kita tak tahu kerana kita belum menempuh lagi. Tak ada buktinya ya. Tapi kena yakin bahawa ini perintah dari Allah Ta'ala. Ini janji Allah Ta'ala. Dia di akhirat akan diseksa. Tapi di dunia ni berlaku kedah. Allah janjikan di dunia ni apa? Hina dalam kehidupan di dunia. Hari ini umat Islam hina kedah. One more time. Umat Islam hari ini hina kedah. Hina. Umat Islam di Afghanistan hina kemulia. Umat Islam di Iraq hina kemulia. Umat Islam di India hina kemulia. Tuan-tuan ada pergi India tahu macam mana keadaan umat Islam di India. Ya, umat Islam di Burma hina kemulia. Umat Islam di negeri Thai hina kemulia. Nampak? Umat Islam di Nigeria hina kemulia. Di Nigeria tu sekali dibunuh sampai 2,000 tahu. Bersusun-susun mayat orang Islam. Begitu juga di Burma tu, orang Rohingya tu dibunuh oleh orang Buddha di Burma tu. Sekali bunuh 600 bersusun-susun mayat orang Islam tu. Itu mulia. Mulia? Mulia kan? Hina. Di India, masjid yang tertua di India dirobohkan oleh orang Hindu di depan mata orang Islam. Itu tanda hina ke tanda mulia tu? Tanda hina tu. Orang Islam tak boleh buat apa-apa. Tengok aja. Macam mana nak buat? Tak boleh menentang, demo ramai, senjata lengkap, dikawal oleh tentera pula tu. Umat Islam tengok aja lah. Mengadu pada OIC, apa kata OIC? Apa kata OIC? Oh, IC. Sudah tu. Faham ke dia mengerti ni? Oh, IC. Apa artinya bayar? Apa artinya? Oh, aku nampak. Itu aja sudah. Itu tanda kita ni sedang dihina oleh Allah di atas muka bumi ni. Mengapa hina? Kerana kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Semayang ikut Islam, ekonomi tanda ikut Islam, puasa ikut Islam, ya. Lagi pendidikan tak ikut Islam. Lagi apa? Naik haji ikut Islam. Lagi? Nikah kahwin tak ikut Islam, ya. Bila ada kenduri kahwin, adalah deng. Ada ke dah? Ada ke tak ada? Taparut ni tak ada lagi, tempat lain kot ya. Selamat pengantin baru, selamat bahagia, selamat apa masuk neraka, ya Allah. Ya. Taparut tak ada? Ada lah, tu Pak Yang kata ya, saya tak kata ya. 5,000 dia ngeluar duit membayar sewa kugiran datang majlis kahwin anak dia. 5,000 lah dia berbelanja membeli tiket. Tiket apa? Tiket neraka. 5,000 sikit kebanyaknya duit beli tiket neraka. Kalau 5,000 dia dermakannya ke sekolah tahfiz macam. Sikit kebanyak pahala yang dia dapat. Kalau 5,000 dia dermanya kepada surau ni macam. Lagi banyak pahala dia dapat. Ini beli tiket neraka 5,000 ngeluar duit. Untung ke rugi? Cerdik ke bingung? Itu dia ya. Minta maaf lah mana buatnya.
Kerana apa? Kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Okey, baca lagi. Jadi syurga itu dilingkungi dengan perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang tidak diingini, dan neraka pula dilingkungi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Syahwat apa? Yang menaikkan syahwat apa? Nafsu, ya. Dia mengikut hawa nafsu. Jalan ini merupakan satu jalan yang tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang takutkan kesempitan. Yang takutkan kesempitan rezeki. Siapa mengharapkan rezeki itu melempar, wah, dia takkan lalu jalan menuju ke syurga. Kerana terlalu banyak rintangannya, terlalu banyak onaknya, terlalu banyak durinya. Kita boleh baca hadis tentang itu. Hadis buku hadis 40 tu ada, ya. Allah suruh malaikat tengok jalan ke syurga tu. Apa kata malaikat? Kalau macam ini, ya Allah, tak ada seorang pun umat kamu yang masuk syurga, kerana teruk benar. Kemudian Allah tengok pula, Allah suruh tengok jalan ke neraka pula. Ya. Bila dia tengok, apa kata malaikat? Ya Allah, kalau macam inilah jalan ke neraka, semua umat kamu akan masuk dalam neraka. Kerana jalannya sangat senang, sangat menyeronokkan, sangat menghiburkan. Jalan masuk neraka tu. Tak payah semayang, tak payah nutup aurat, berjoget selalu, ambil nombor ekor selalu. Okey? Muzik kata-kata. Itu jalan ke neraka. Dan saya semua akan masuk neraka, kata dia malaikat, ngabur pada Allah. Betul. Allah suruh malaikat tengok pula nikmat syurga. Bila tengok nikmat syurga, oh, kalau Rabbi ni, semua kamu akan hendakkan syurga. Kerana nikmat syurga tu begitu hebat sekali. Itu tengok pula seksa neraka. Tengok macam mana orang mereka tu kena balun, kena pelupur, kena bedah. Maka ketika itu kata malaikat, oh, kalau macam ini tak ada siapa yang berani nak masuk ke dalam neraka. Jadi di antara dua tu lah. Kalau kita yakin bahawa syurga itu indah, syurga itu lazat, syurga itu mengkagumkan, dia akan berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga. Kalau dia yakin bahawa neraka itu dahsyat, neraka itu teruk, neraka itu seksa, neraka itu sengsara, dia takkan berani melakukan perkara yang boleh menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ini dia, tuan-tuan. Jalan ini merupakan satu jalan yang tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang takutkan kesempitan rezeki. Senang kan nak berzakat? Senang kan nak menderma? Senang kan nak bersedekah? Payah. Itu yang hari Jumaat lalu hutang tu dekat mula-mula. Mula-mula tu aku nak bagi RM10 hari ni katanya. Keluar kan. Lalu dah pegang RM10 tu. Lalu hutang tu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nyuk masuk RM10, banyak benar RM10 ni kata. Keluar RM5 pula. Bila dah dekat tu, dia masuk RM5 pula, keluar RM1. Udah dekat benar dah nak sampai ke dia, RM1 pun masuk, keluar 5 kupang. Plum. Lepas tu nyesal pula, kerana orang sebelah ni 2 kupang ni bagi. Itu dia hendakkan syurga, ya. Payah. Tak percaya, jalan tabung bila ni. Tengok, macam mana, berapa? Ada yang pejam, pura-pura tidur. Dah lepas tabung tu, baru jaga balik. Tak percaya, terai kejap ni. Ini dia, tuan-tuan. Kenapa? Nak ke syurga tu susah, ya. Tapi kalau nak ke neraka senang. Jalan ini tidak akan sanggup dilalui oleh orang yang mementingkan kerehatan dan tuntutan hawa nafsu. Kalau nak rehat, memang ini bukan jalan dia lah. Kalau nak rehat, ya. Siapa tak nak rehat? Semua orang nak rehat, tapi dia tahu dia korbankan masa rehat dia untuk jalan Allah, ya. Allah bagi ganjaran nanti. Ya, mementingkan kerehatan dan tuntutan hawa nafsu tidak sanggup dilalui oleh mereka yang sempit dada dan tidak mempunyai kekuatan. Tidak sanggup dilalui oleh mereka yang tidak sabar dan tidak sanggup dilalui oleh mereka yang tidak sabar menerima kata cemohan. Kita berjuang Islam ni dikata dia orang. Ya ke dah? Siapa berjuang Islam dikatakan dia orang. Dema ni berjuang Islam kata orang dah. Dikata orang tak? Dikata orang apa dicekih datang kemari ni. Duduk rumah kan senang, tinggal anak bini. Sikit ke makan anak bini tak jaga. Padahal dia bukan tahu keadaan rumah tangga kita. Saja buat tuduhan aja. Dikata orang. Tapi kalau tak berjuang, dah tua pun tak berjuang, dikata orang tak? Dikata orang juga tak? Faham ke cakap saya ni?
Orang yang berjuang di jalan Allah dikata orang, dihina orang. Tapi orang yang tak berjuang dipuji orang ke? Tidak. Tak faham lagi. Jadi mana lebih baik? Kita berjuang di jalan Allah dalam dikata di orang, atau kita mengerjakan maksiat dikata orang juga. Saya pakai contoh, bagi contoh lah senang bagi faham. Saya pakai jubah, pakai sorban ni dikata orang dah. Dikata orang dah. Dikata ya Allah, Ustaz Ibrahim tu macam dia seorang yang alim, macam dia seorang yang warak, macam dia seorang yang handai. Pakai jubah, pakai sorban sana kemari. Dikata dia orang. Dalam saya pakai jubah dan sorban. Tapi kalau saya berjalan sana kemari pakai seluar pendek, dikata orang dah. Dikata orang dah. Dikata orang juga, oh tak seluar tua, bangkai tua, ganyut, pakai seluar pendek macam budak-budak punya. Dikata orang dia. Jadi mana dah? Dikata orang dalam kita melakukan ketaatan, atau kita dikata orang dalam melakukan maksiat. Mana dah? Mana dah? Dalam melakukan taat. Biar dikata orang. Dia kata orang tu dapat pahala bagi kita pula. Kalau kita melakukan maksiat, sudah besar dosanya. Pertama buat maksiat, yang kedua menunjuk-nunjukkan melakukan maksiat tu. Udahlah pakai seluar pendek, tangkap gambar selfie pula tu. Tahu apa selfie? Tak tahu selfie? Tangkap gambar diri sendiri. Betul masuk dalam Facebook pula tu. Ustaz Ibrahim umur 73 tahun pakai seluar pendek macam. Semua orang tengok. Aneh tengok pasal dia ni friend saya tau. Friend saya dalam Facebook. Dia nampak gambar saya pakai seluar pendek. Apa dah? Dikata dah? Dikata orang juga. Mana dah? Saya pakai jubah dikata dia juga. Saya pakai seluar pendek dikata orang juga. Dan begitulah seterusnya ya. Jadi lebih baik kita dikata orang sedang melakukan ketaatan daripada kita lakukan maksiat dikata orang juga. Ya, itu ujiannya. Jalan ini tidak akan sanggup dilalui kalau dia tak sabar ya. Tidak sanggup dilalui oleh mereka yang tidak sabar menerima kata cemohan, apatah lagi berkorban harta dan wang ringgit. Bukan senang ya. Berkorban harta dan wang ringgit. Tidak sanggup dilalui oleh mereka yang berkeras dan bertegang dengan pendapatannya sendiri. Aku penat-penat kerja, dia nak minta untuk aku, tak bagi. Penat aku mencari kerja. Tiap pagi buat punch card. Lepas tu dia udah aku ada duit dalam poket, dah dia minta pula. Tidak. Pasal apa? Pasal ada semangat, ada perasaan apa? Hubbud dunia dalam hati lagi. Mereka yang berkeras dan bertegang dengan pendapatnya sendiri, sedangkan beliau tidak mengetahui bahawa beliau tidak mengerti dan tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang tidak tahu, tidak mahu tunduk kepada keputusan jemaah. Mana yang masuk dalam jemaah? Ada tak jemaah buat keputusan? Ada tak pemimpin buat keputusan untuk jemaah? Ada. Ada yang tak sanggup, ada yang lari. Bila tak sanggup, apa tak sanggup, buat jemaah lain. Itu ada pemimpin lain buat pula, dia tak setuju, buat lagi jemaah lain. Itu yang banyak jemaah sekarang ni. Padahal kalau kita tak setuju, diam aja lah, keluarkan pendapat. Tapi pendapat kita tu bukan mesti disetujui oleh orang ya. Kita patuh walak kepada pemimpin-pemimpin kita. Jadi dia tak tahu tu, tidak sanggup dilalui oleh mereka yang tidak mahu tunduk kepada keputusan jemaah dan tidak sanggup beriltizam. Apa tu iltizam? Iltizam maksudnya committed. Iltizam, you must be committed in your struggle. Kena ada iltizam dengan pendapat jemaah. Jalan ini adalah jalan pembersihan. Yang sebenarnya ini diuji oleh Allah. Jalan ujian dari Allah, itu jalan pembersihan. Ini penapisan. Mana yang tak sanggup akan tercicir. Mana yang sanggup akan marah terus. Begitu. Itu jalan ujian dari Allah Ta'ala. Pembersihan dan mengajar, mengekang diri. Jalan rahmat dan kemuliaan. Jalan menagih kesabaran dan ketahanan. Jalan kebebasan dan ketinggian. Jalan jujur dan ikhlas. Allah nak uji kita jujur ke ikhlas. Berwibawa ke tidak, tunduk ke tidak dengan kehendak hawa nafsu dan sebagainya. Itu ujiannya. Kemudian sesungguhnya jalan yang mempunyai sifat-sifat seperti ini
tidak akan sanggup dilalui dengan tabah dan tetap pendirian kecuali oleh orang-orang mukmin yang sentiasa bergantung kepada Allah yang Maha Esa, dan tidak mampu dilalui dengan tabah kecuali oleh jiwa yang sentiasa bergantung dan mengharapkan sesuatu pada Allah. Kalau tidak, tak boleh. Tengok Rasulullah, apa yang tak dilalui oleh baginda. Mula-mula dihina, dihalau, dimaki, dihamun, dicela. Lepas tu tak berjaya juga. Baginda tetap mempertahankan keimanannya, tetap mempertahankan perjuangannya. Lepas itu apa? Diseksa pula tu. Sahabat-sahabat diseksa. Bilal diseksa. Lagi ada yang mati pun ada. Yasir mati. Isteri Yasir, Sumayyah, sampai disula. Mati kena sula, tahu? Tahu ke sula? Sula tahu. Ini orang tabligh ni tahu sula. Ambil kayu jorin tu, tucuk punggung tu. Itu namanya sula. Disula tu. Sampai mati. Mak kepada Ammar bin Yasir, namanya Sumayyah, disula oleh orang kafir Quraisy. Tapi yang lain-lain tu tetap mempertahankan imannya, tetap melalui jalan perjuangan itu juga. 13 tahun lamanya Rasulullah dan para sahabat tak balas kejahatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Mereka hanya bersabar aja. Tidak balas kekerasan dengan kekerasan. Bila Allah benarkan, baru mereka mula berperang, bermula dengan perang Badar. Itu kerana Allah dah benarkan. Kalau tidak, tak ada. Udah apa nama, ungu hangat nama tu. Bila datang bantuan Allah ni ya Rasulullah, takkan kita nak diam aja kan? Kata Allah, tunggu dulu. Belum ada arahan dari Allah untuk kita membela, untuk kita membalas kejahatan mereka itu. Tapi bila ada je perintah Allah, mereka bukan takut. Tengok perang Badar. Berapa tentera Islam? Berapa orang tentera Islam? 313. Tentera kafir berapa orang? 1000 lebih. Dia memang takut ke? Tentera Islam takut ke? Tidak, mereka tetap berjuang. Jadi mereka diam tu bukan kerana takutkan orang kafir tu, kerana belum lagi arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu dia tengok, dari lepas perang satu, perang lagi, entah berapa puluh jenis peperangan lepas tu. Sehinggalah Rasulullah berjaya mengembalikan Mekah dari tangan orang kufar. Dapat merampas balik Mekah tu. Tapi sebelum itu berbagai-bagai cara orang kafir tu mengancam Nabi. Tak berjaya dengan kekerasan, di pulau pula dah. 7 tahun lamanya di pulau tau. Kalau kita korang semangat, habislah tu, ngikut ajalah dah kena pulau tu. Ini dah. Tak berjaya dengan pemulawan, dia merasuah pula. Dirasuah demi Nabi. Datang demi jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu mahu berhenti menyebarkan agama baru kamu ini, kamu kabur aja, nak apa kami akan bagi. Kamu nak kaya, biar kami kumpulkan emas setinggi bukit Uhud ni. Emas tu setinggi bukit Uhud, nak ke tak nak? Kalau kita dah orang offer emas setinggi bukit Uhud, nak ke tak nak? Sekarang ni boleh kata tak nak, tak ada siapa nak berlawannya pun. Tak ada tawaran. Cuba kalau ada tawaran, belum tahu ustaz nanti kalau susah payah berdakwah tu, kata kereta ustaz tu dah buruk, kalau ustaz berhenti kami bagi Lamborghini, macam kami akan bagi Lamborghini, macam dia pun nanti dulu fikir dulu dia. Fikir tak ada fikir dah, tentu je setujunya. Ini tak ada siapa nak offer. Ada orang nak offer Lamborghini ada. Bukan Lamborghini. Itu dah. Diam Rasulullah. Oh, tak cukup ya. Kamu tak nak itu, kamu nak pangkat ke? Kami bagi kamu tu Rais Darun Nadwa. Artinya pengerusi Parlimen Mekah. Jadi Perdana Menteri lah. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri, angkat tangan. I want to see this person. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri? Tak usah akan jadi Perdana Menteri. Jadi jawatan kuasa surau ni pun bertumbuk tahan. Ini pula jadi Perdana Menteri. Tapi diam lagi Nabi. Tak jawab Nabi. Oh, tak cukup lagi? Pangkat pun tak nak? Tak apa, kamu nak perempuan ke? Ini lagi teruk tau. Ini ujian yang paling teruk ialah perempuan. Kami akan bagi kamu perempuan. Nak berapa? Nak 1, nak 2, nak 4, nak 5, nak 10. Kami bagi. Nabi tak jawab. Apa kata Nabi? Kalau matahari kamu persembahkan di kananku dan bulan di sebelah kiriku, aku tetap akan meneruskan perjuangan ini
sehingga aku menang, atau sehingga aku mati. Itu dia. Sehingga aku menang atau sehingga aku mati. Jadi terus perjuangan Nabi itu sampailah dia berjaya menakluki semula Mekah. Apa yang tak bagi? Kita ni tak ada tawaran aja. Cuba kalau ada tawaran. Datang dari pintu tu, lenggok aja. Senyum aja lenggok. Bukan lama lenggok. Udah dekat Abang Haji Yusof. Kata macam. Apa macam? Apa macam? Pelantin ke biar tu. Sampai mati ada pelantin ke mana pergi ya. Ini tak ada tawaran. Cuba kalau ada tawaran. Itu dia tuan-tuan ya. Begitulah perjuangan Nabi sehinggalah baginda berjaya menakluki semula Mekah. Baik, kita baca sikit lagi tuan-tuan. Jalan ini merupakan satu jalan yang tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang takutkan kesempitan rezeki. Dah baca tadi, ini saya baca laju aja. Dan kehidupan masa depannya. Jalan ini tidak akan sanggup dilalui oleh orang yang mementingkan kerehatan dan tuntutan hawa nafsu. Tidak sanggup dilalui oleh mereka yang sempit dada dan tidak mempunyai kekuatan. Kekuatan ini kekuatan mental ya, bukan kekuatan badan. Kekuatan mental tak ada, lemah kekuatannya. Tidak sanggup dilalui oleh mereka yang tidak sabar menerima kata cemohan, apatah lagi berkorban harta dan wang ringgit. Tidak sanggup dilalui oleh mereka yang berkeras dan bertegang dengan pendapatnya. Dia berpegang dengan pendapat dia sendiri saja, tak mau dengar pendapat orang lain. Sedangkan beliau tidak mengetahui bahawa beliau tidak mengerti. Dan tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang tidak mahu tunduk kepada keputusan jemaah dan tidak sanggup beriltizam dengan pendapat jemaah. Jalan ini adalah jalan pembersihan dan mengajar mengekang diri. Dia belajar self restraint namanya, mengekang diri. Jalan rahmat dan kemuliaan, jalan yang menagih kesabaran dan ketahanan. Kalau kita sabar, apa Tuhan nak bagi? Pahala orang sabar tu apa dia bagi Tuhan? Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu tak dapat nak kamu kira berapa banyaknya, banyak benar pahalanya. Ini Allah latih kita supaya menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang tahan. Jalan kebebasan dan ketinggian, nak bebas daripada syaitan, bebas daripada hawa nafsu, tinggi darjatnya di sisi Allah Taala. Jalan jujur dan ikhlas. Sesungguhnya jalan yang mempunyai sifat-sifat seperti ini tidak akan sanggup dilalui dengan tabah dan tetap pendirian kecuali oleh orang-orang mukmin. Orang tu mesti beriman betul-betul, yang sentiasa bergantung kepada Allah yang Maha Esa, dan tidak mampu dilalui dengan tabah kecuali oleh jiwa yang sentiasa menggantung dan mengharapkan sesuatu kepada Allah. Firman Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Ayat ini masyhur ke tak? Ayat apa keluarnya? Ayat 1000 dinar. Dia bermula lagi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu sambungnya ni wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah bagi cukup. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan dan kehendaknya. Apa saja kita hendak, Allah yang sampaikan, Allah yang uruskan, Allah yang jayakan. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian firman Allah lagi, faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi akhran azima. Dan barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat pelanggaran itu akan menimpa dirinya sendiri. Bukan ada siapa-siapa yang teruk, dia yang teruk, akan menimpa dirinya sendiri. Kalau dia mungkir janji, nescaya akibat pelanggarannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Kita ada tak berjanji dengan Allah Ta'ala? Ada tak berjanji dengan Allah Ta'ala? Tadi semayang tidak janji tak? Apa janjinya? Apa janji dengan Allah Ta'ala? Inna salati, lagi
wa nusuki lagi wa mahyaya wa mamati lagi lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku semata-mata kerana Allah yang mencipta alam ini. Semua nak ikut peraturan Allah. Dah janji dah? Dah janji dah? Lepas ini kan kita nak ikut semua, ikut peraturan Allah Ta'ala. Jangan ada pun satu-satu perbuatan kita yang tidak mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa panjang mana tu? Kenapa panjang mana tu? Habis dah tu ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi bab yang kedua pula ya, gerakan Islam, tanggungjawab, ciri dan persediaannya. Itu akan kita baca bila? Bulan depan lah. Kalau tak padam. Kalau padam? Kalau padam? Kalau padam? Angui lah. Padam bila belum mau angui. Kalau padam? Carilah orang lain. Bulan depan pagi panggil Anis ke suruh macamnya. Apa salahnya? Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Okey, dah nengok di belakang tu. Dia nak nanya ke? Ada soalan? Dah angkat tangan. Ya, betul. Saya dah nampak lah jauh. Okey, apa dia?